Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita nak share sikit berkenaan dengan salah satu website untuk streaming. Dan ramai orang bertanya berkenaan apa medium live streaming untuk kita yang terbaik lah bagi saya sebab saya bagi pihak Kamis kami dah cuba beberapa jenis kaedah live streaming untuk untuk lagi-lagi untuk fasa PKP ni. Pada awalnya kita ada gunakan Skype, Zoom, kita guna OBS lah. Kita guna OBS, lepas tu kita guna Zoom, dan yang ketiga kita guna StreamYard. Kan? Saya nak bandingkan antara tiga perkara ni. Yang pertama adalah OBS. OBS ni dia satu broadcast software yang sangat menarik, sangat banyak features dan kelebihan yang kita boleh dapat daripada software tu. Cuma terkadang dia sangat complicated dan perlukan internet yang kuat lah. Perlukan internet yang kuat untuk pastikan live streaming kita tu tidak tersangkut. Dan tidak ada masalah teknikal lah di tengah-tengah program tu. So beberapa kali kita dah guna OBS sebelum ni dan memang ada banyak masalah, lagi-lagi berkenaan dengan line internet yang tidak berapa nak strong di peringkat yang handle OBS tu. So dia akan jadi tersangkut, terganggu lah di situ. So pada awalnya saya recommend guna OBS sebab dia banyak kelebihan, tapi sebabkan internet tak kuat, saya tak recommend lah. Okay. Yang kedua, kita guna Zoom. Zoom memang dia ada medium ataupun features untuk terus direct live daripada Zoom, perbincangan Zoom tu terus direct ke Facebook. Cuma baru-baru ni 2-3 hari yang lepas kita buat live streaming, dia ada masalah nak connect antara Zoom dengan Facebook tu. Saya tak dapat nak connect. So hari tu kita punya program sepatutnya start pukul 10 malam, dia drag sampai sampai pukul 11 malam. So time tu dah drag sejam. Memang sangat-sangat buatkan saya agak fobia lah dengan Zoom ni kan. Sebab saya sampai sekarang saya tak tahu lagi apa masalah yang dia tak connect tu. Okay. So sebelum ni saya recommend sebab Zoom ni kita boleh libatkan ramai orang dalam sekali perbincangan dan boleh terus live lah daripada Zoom. Tak perlu nak lalui OBS dulu, kemudian baru nak pergi ke Facebook ataupun mana-mana tempat yang kita nak live tu. Okay, dan yang ketiga dan yang terakhir sekali lah iaitu StreamYard. StreamYard ni salah satu website live streaming yang memang khas dibuat untuk streaming lah, sebab nama dia pun StreamYard kan. So kita Gamis lah terutamanya, kami baru guna website ni baru beberapa hari yang lepas dan kita dah buat dalam 3-4 live streaming dan alhamdulillah lah, memang setakat ni berjalan lancar dan sangat banyak adalah beberapa features yang menarik yang saya nak kongsikan pada hari ini. Okay, sebabkan ramai juga yang bertanya, dalam 3-4 orang juga yang bertanya apa kaedah apa medium yang kita gunakan untuk live streaming, sebab ada banyak masalah lah nak guna OBS, orang nak guna OBS susah, nak kena download software dia, nak kena mahir dalam penggunaan features dia. So kita nak ajar sikit, nak tunjuk sikit, nak kongsikan sedikit macam mana kita nak guna StreamYard ni. Okay, so mudah je, saya akan tunjukkan. Okay. Share screen. Okay, so sekarang ni step pertama adalah kita pergi ke kita pergi ke Google dan type StreamYard.
Okay. Dan tekan pada yang first kali lah, StreamYard ni. Okay. So apa yang bagusnya StreamYard ni kita tak perlu nak download apps kan, daripada kalau contoh daripada phone tu tak perlu kita nak download apps tu kan kat Play Store ke atau kat App Store ke, sebab dia dah ada dekat laptop lah kan, dah ada dekat laptop. Dah ada dekat website ni. Dia terus login dekat website. Okay. Dan memang digalakkan untuk guna komputer lah kan. Kita nak stream ni, kita nak kawal macam-macam dalam stream tu, kita kena guna laptop. Tak boleh nak stream guna phone. Saya tak pasti boleh tak, saya tak pernah try lagi lah. Mungkin dah agak complicated ke macam mana, tapi saya recommend guna laptop ataupun PC lah. Okay. So once dah masuk ni, kalau perasan kat sini dia ada email address dan get started. Dia tak perlu nak create account sebenarnya. Dia memang kena create account. So simple saja. Kita just masukkan kita punya email, Gmail dan get start. Okay. Bila kita dah get start tu, actually kita tak password apa-apa. Nanti dia akan tulis kat sini get login code. Dia akan bagi kita 6 digit code dekat kita punya email. So saya buka email jap. Saya nak dapatkan dia punya code yang dia bagi. Okay, dia dah bagi kat sini. So ini adalah kod dia. Okay. So saya copy paste. Okay, kita dah masuk sekarang. So macam tu je kaedah dia. Kita masuk guna email. Dia akan bagi 6 digit code dekat kita punya Gmail dan boleh terus masuk. Okay. Okay, bila dah terus masuk, bila kita dah masuk ni, saya kat sini dah ada beberapa broadcast yang saya dah buat lah. Sebab sebelum ni kita dah buat live streaming. Okay. Kalau yang baru, dia akan ada tunjuk destination ataupun kita katakan beberapa destination ni, maksudnya tempat kita nak live streaming tu. Kalau guna StreamYard ni dia ada beberapa jenis tempat yang kita boleh stream. Yang pertama dekat Facebook, yang kedua dekat YouTube, yang ketiga dekat LinkedIn, dekat Periscope, dekat Twitch. So itu je lah kot, rasa 5. Dan mungkin setakat ni yang ada dekat sini. Kalau tengok kat sini ada Facebook, LinkedIn, YouTube, Periscope, Twitch dan adalah custom RTMP ni. Saya tak pasti apa benda. So mungkin kita yang nak guna ni mungkin banyak kita nak guna dekat Facebook page lah kot. Facebook page ke ataupun group ataupun profile kot lah. Okay. So apa yang kita nak kena buat pada perawalannya adalah kita kena set destination kita. Okay. Kita kena set destination. Contoh saya tekan Facebook page, connect to Facebook. Okay. So bila kita dah connect dengan Facebook, contohlah, okay, ini adalah page-page yang yang saya pegang, saya jadi admin. So kita connect, kita pilih page mana yang kita nak StreamYard ni connect. Okay. Bila kita dah tekan, dah okay semua. Okay. So kita dah ada destination. Bila kita dah ada destination, dia akan muncul kat sini lah destination yang kita dah pilih tu kan. Okay. So bila kita dah set destination yang kita nak tu, pertama sekali kita pergi kat bahagian broadcast ni, kita tekan create a broadcast. Okay, create a broadcast. Okay, kat sini nanti dia akan muncul beberapa jenis, dia akan muncul destination yang kita dah pilih tadi. Okay, contoh ini adalah page yang saya tekan tadi. Ini saya punya page sendiri. So bila saya tekan ni dia akan menyala. So kita akan masukkan title. Title dia mungkinlah kita nama program kita Forum Sembang Santai. Okay, contoh. Description ni tak jelah apa, testing live. Okay, contoh.
Title dan description ni kita boleh edit nantilah. Okay, kita create broadcast. Okay, loading sikit. Okay, lepas tu dia akan keluar ni. Let's check your camera and mic. Okay, so ini kamera dia dan ini mic dia. Saya punya kamera ni dia ada problem sikit webcam ni, so dia tak keluar. So contoh kalau nak tukar kamera ke apa-apa kan, boleh je, tapi saya punya memang tak elok lah. Okay, so pastikan mic kita berfungsi dan kalau gambar kita ada, Alhamdulillah lah. Okay, display name, kita letak nama yang kita nak displaykan nanti waktu dia keluar dekat live streaming. Contoh tak nama sendirilah. Okay, bila dah setting semua, mic dah okey, gambar dah okey, kita masuk enter broadcast studio. Okay, benda ni juga akan dapat oleh guest yang kita akan jemput nanti. Sama juga kita check kamera dia, check mic dia dan letak display name. Okay, once dia dah setting benda tu, dah okey, kita enter broadcast studio. Okay, so bila kita dah masuk studio dia, kita akan dapat ni. Kita akan dapat. Okay, ini hanyalah host. Kita sebagai host yang akan dapat interface yang macam ni. Kalau tengok kat sini dia ada beberapa benda yang kita kena maklum lah. Yang pertama adalah yang ni, dia punya screen. Maksudnya apa benda yang akan dipaparkan dekat live tu nanti. Okay, kalau tengok kat sini dia ada beberapa jenis screen, jenis split screen yang dia akan gunakan. Contoh nanti kalau okay, first kali sebelum saya terangkan berkenaan dengan ni, kita tengok kat bawah ni. Okay, sekarang ni guest ataupun orang-orang yang dah masuk dalam kita punya stream ni, dia akan keluar dekat bawah ni, dekat bahagian bawah ni. Okay, maksimum orang yang boleh masuk dalam stream yet ni adalah 6 orang. 6 orang guest. Okay, so nanti dia akan susun lah dekat sini kan, 6 orang ni. Okay, contoh ni nama saya. Once saya dah masuk, saya kena tekan ni, add to stream. Okay, add to stream, so nanti akan keluar muka-muka orang yang kita dah yang dah masuk tu lah. Okay, contoh ada lagi seorang kat sini, kita tekan add to stream, so nanti dia akan masuk dalam ni. Dan kita juga boleh buang ataupun keluarkan dia daripada stream tu, kita tekan balik remove from stream. So nanti dia akan keluar balik. Dia bagi satu notification kat sini. Important, your audio was also removed. Add yourself back and use the layout button. Okay, maksudnya kat sini, once kita dah keluar daripada stream, kita tak akan dapat dengar audio yang audio daripada orang yang tengah stream maupun suara kita sendirilah, ataupun kita punya suara as a host tak dapat didengar oleh guest-guest yang masuk once kita dah keluar daripada stream. Okay, so itu dia punya syarat dia lah. Okay, so contoh dah masuk beberapa orang, kita boleh susun macam mana kita nak screen tu di splitkan. Ini contoh, yang ni dia akan splitkan, dia akan 1, 2, 3. Contoh ada 3 orang, 1, 2, 3. Okay, tu yang ni. Kalau yang ni, yang tengah ni dia akan susun 1, 2, 3 macam tu lah. Dan ini yang tengah ni dia akan susun yang first tu dia akan besar, second dengan third tu dia akan kecil kat tepi ni. So boleh try nanti, apa jenis-jenis split screen yang disediakan ni. Okay, so kemudian saya nak cerita sikit tentang apa benda yang ada kat bawah ni. Okay, bila kita dah masuk dalam stream ni ataupun dia punya studio ni, dia ada kat sini, dia ada mute, stop cam. Okay, mute dengan stop cam ni macam biasa, samalah kalau kita guna zoom ke apa, kita boleh edit benda ni. Kita boleh nak unmute, mute, kita boleh nak start cam dan juga stop cam lah. Okay, so ni kalau nak setting, kita punya setting nak kamera kita macam mana, lah ada kita nak adjust. Mungkin ada mic problem ke ataupun kamera problem, kita boleh tengok setting dia. Ada yang salah. Okay, mic, speaker, green screen, ni kalau
kalau ada green screen lah. Dan ni gas, kalau ada gas-gas yang kita nak ban ke apa-apa terpulang ke kita. Okay, kemudian kat sini ada share screen. Okay, share screen ni sama juga macam Zoom ke apa ke, kita boleh share screen kita. Okay, kemudian ini invite. Okay, invite ni penting sebab inilah yang kita nak. Okay, once kita dah jadi host, kita nak invite contoh moderator dengan panel. Okay, just tekan tadi invite ni tadi, dia akan keluar link ni dan kita copy to clipboard dan kita paste lah, kita bagi kepada panel dan moderator yang akan masuk ke dalam StreamYard ni. Okay, once kita dah bagi tu, kaedah yang apa yang perlu dibuat oleh panel dan moderator hanyalah tekan link tu saja. Bila diorang tekan link tu saja, diorang akan dapat dia akan keluar terus website dan dia akan muncul yang awal tadi, yang kita kena set up mic, audio, kamera dan juga display name. Once dah set tu, dia boleh enter broadcast, dia akan keluar nama kita as a host. Kita akan nampak dia keluar kat sini. Nampak dia nama sekian-sekian panel, nama sekian-sekian moderator. Dan kalau kita nak masukkan, kita just tekan add to stream. Okay, so itu kaedah dia. Okay, so itu serba sedikit kat sini. Kalau dan last sekali, kalau dah habis semua live streaming, kita boleh leave studio lah. Okay, itu tentang apa benda yang ada dekat bawah ni. Okay, seterusnya kita tengok sikit kat sini ada apa. Okay, kalau tengok dekat atas ni, dia ada komen. Okay, komen ni adalah komen ketika kita live tu. Contoh kita live dekat Facebook, komen-komen sewaktu live tu kita akan dapat kat sini. Dan yang boleh baca ni adalah host sahaja. Host sahaja yang boleh baca komen dekat sini. Guest ataupun tetamu yang kita invite dalam studio ni, diorang tak dapat baca. Diorang tak dapat bacalah. Diorang hanya ada private chat ni. Private chat ni hanyalah chat antara kita, host dan guest-guest yang ada dalam ni lah. Contoh kita nak bagi green light. Okay, live kita dah set up, okay, proceed, dah boleh proceed, moderator boleh proceed. Okay, kita bagilah okay, proceed. Okay, contoh okay, proceed, dan dia akan pop up chat lah dekat mana-mana kat bahagian chat tu. Okay, so ini dua komen, satu dan satu lagi private chat. Okay, contoh okay, ini you will be able to comment after going live. Maksudnya kita tak go live ni lagi. Kita tak go live. Bila kita tak go live, dia tak keluar lah. Saya nak tunjukkan satu benda yang menarik dekat StreamYard ni. Kita boleh show komen orang tu dekat live tu. Nanti saya akan test go live tu. Nanti kita akan tunjuk. Okay. Dan yang kedua adalah banner. Okay, macam ni lah. Ini contoh. Live viewer comment show up on StreamYard. Okay. Ini contoh salah satu komen daripada orang. Okay, kita tekan ni tadi, show. Kita pilih mana-mana komen yang kita nak show. Kita tekan dan nampak dia akan keluar macam ni. Okay, contohlah dekat penghujung tu dia ada soalan jawab. Okay, soalan daripada komen tu dipilih oleh moderator untuk disoal kepada panel. So kita boleh tekan dekat komen tu untuk show dekat skrin ni. Okay, so contoh macam soalan tu panjang, dia akan ambil ruang lah skrin ni. So saya tak recommend untuk kita biarkan dia selama-lamanya sampai panel tu habis jawab. Cukuplah sekadar perawalan waktu moderator tu baca soalan ke apa ke. Once dah habis baca soalan, kita boleh hide balik supaya kita boleh nampaklah muka moderator tu. Okay, so itu jenis tu. Okay, yang seterusnya adalah banners. Banners ni apa? Banners ni adalah dia adalah tajuk. Tajuk yang kita nak letak lah dekat mungkin tajuk perbincangan ataupun tajuk program ke. Contoh kat sini, saya dah set beberapa jenis banners ni. Contoh
slot khas bersama YB Marzuq ni adalah live streaming yang akan berjalan pada petang nanti. Okay. So saya letakkan tajuk tajuk ni dekat sini. So macam mana kita nak letak tu? Just create a banner ni. Lepas tu kita masukkan apa? Forum Sembang Santai. Okay. So add banners. Bila kita dah add ni, kita tekan show. Okay, so forum Sembang Santai dia akan keluarkan ni. Once dia dah keluar kat sini, dekat live tu nanti dia akan keluar selepas beberapa saat lah, sebab dia akan delay sikit dengan live tu. Okay, dan dekat banners ni juga dia ada satu lagi benda yang dinamakan ticker. Okay, kalau tengok ni, create a banner, ada kat bawah ni adalah scroll across bottom. Kalau perasan dekat live Gamis tu dia ada benda yang rolling word tu, dia akan sepanjang live tu dia akan rolling. So contoh kat sini biasanya kita akan letakkan apa-apa, contoh macam sumbangan sekarang, sumbangan yang ingin diberikan, apa-apa bla bla bla. Berikan. Okey, bla 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 pun tu. Okey, dia ada maksimum karakter yang boleh tu. Okey. Scroll across bottom, kita tick ni dan add. Okey. Bila kita dah add ni, okey, bila kita show dia akan keluar kat sini. Benda ni lah yang kita dah tuliskan tadi dia akan keluar kat sini. So kita dah show dua benda ni. Kita tak boleh nak, kita hanya boleh show maksimum satu banner dan satu ticker. Kita tak boleh nak show banyak-banyak. Okay. So itu antara benda yang menarik dekat StreamYard ni, kita boleh tambah benda ni. Okay, kalau kita dah tak nak, kita just boleh hide saja. Okay. Okay, so itu dua benda, banners dan ticker. Okay. Okay, seterusnya dekat sini brand ni. Brand ni kalau perasan dia ada beberapa perkara. Yang pertama adalah brand color. Okay. Ini adalah yang kita nak kawal apa kita panggil color lah. Contoh kita nak color apa, contoh macam gamis. Okay, gamis kita buat warna ungu. Okay. Apa-apa ikutlah, mungkin persatuan tu ada warna sendiri. Boleh pilih nak color apa untuk dia hias nama ni, ticker dengan tajuk jadi banners. Okay. Kemudian theme. Dia ada dua je theme. Satu default, yang ni, satu lagi minimal. Okay, minimal ni saya kurang gunakan sebab dia agak kurang menarik lah. Dia tak ada color yang terlalu gah. Okay. So kita boleh pilih lah sama ada kita nak default ataupun minimal. Okay, yang seterusnya logo. Okay, kalau perasan ini dia dah ada powered by StreamYard ni kat sini ni. Dia dah, ini kita panggil built-in lah. Sebab ini adalah account yang tidak berbayar. So kita gunakan logo yang sedia ada je. Kita nak hide tak boleh, dia akan keluar see what you get by upgrading. Maksudnya kat sini kita kena upgrade lah, kita kena beli dia punya plan dia. Dia ada beberapa plan yang kita kena beli. Sebulan tu dekat $25 juga. So adalah beberapa kelebihan yang kita boleh dapat once kita dah beli tu. Kita boleh adjust ni, tambah logo, tambah overlay, background, kita boleh tukar ni. Tapi sebabkan kita punya ni hanyalah basic account, so kita hanya apa yang sedia ada ni lah. Okay, contoh ni overlay ni, overlay ni atas dengan bawah ni. Kita tak cadangkan lah guna. Sebab ni macam tak function sangat. Background ni hanya ada dua je lah. Show. Okay, contoh. Okay, kalau perasan ini dia punya background dia. So terpulang lah kalau nak ada ataupun tak nak ada, terpulang. Okay, sini show display name. Kalau tak nak show display name, terpulang. Ni contoh ni display name nama dia. Kalau saya tutup ni, dia takkan ada lah. Kalau saya buka balik, dia akan ada display name. Okay, itu dekat brand. Kita boleh setting beberapa jenis brand. Contoh yang ni kita nak, okay, ini brand 2, brand 1. Okay, mungkin kita kena brand the. Okay, kita tak boleh nak tambah banyak-banyak brand kot. Mungkin kita kena beli
kita kena beli yang dia punya plan untuk beberapa jenis brand untuk create lah. So ini kita boleh set satu brand saja. Macam saya cakap tadi, kita boleh set background overlay, logo, theme dan brand color. Okay, so once kita dah set apa semua tu, banner, stiker, background dan kita dah add orang-orang dalam ni. Okay, dah settle semua. Okay, ke atas ni pula last sekali, dekat bahagian atas ni adalah kita ada edit page mana yang kita akan live tu, dan kat sini ada butang go live. Okay, sebelum kita pergi go live ni, kita akan edit dulu. Okay, contoh kita punya live tu apa benda description yang kita nak letak. Contoh bersama dengan bla 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 bla, apa tu, tarikh, hashtag ke apa semua tu letak saja. Dia tak ada limit word. Okay, title saja. Okay, save change. Bila dah set semua benda, kita save. Okay, contoh once kita dah set semua tu, okay, kita tekan go live. Okay, bila kita tekan go live, okay, dia dah, maksudnya kat sini kita dah start live. Okay, macam mana nak tahu dia dah start ke belum? Kita tengok lah. Kita tengok dekat Facebook. Saya tengok kat Facebook, saya punya page ni. Okay, dia dah ada sini nampak video, kita dah ada live dah. Okay, kita dah ada live. Kita tengok macam mana. Lambat sikit. Okay. Okay, so kita dah ada live sekarang ni. Nampak ni, bersama dengan bla bla ni tadi, description yang kita letak. Dan memang dah ada apa benda yang ada dekat apa benda yang kita set dekat sini, dia akan keluar lah. Dia akan keluar dekat sebiji dekat live kita ni. So apa benda yang kita kawal dekat sini, kita tambah banners ke, kita tambah tickers ke, kita show komen ke, dia akan keluar lambat sikit dekat live sebab dia ada delay beberapa saat. Saya rasa dalam lebih kurang berapa saat dalam 20 saat lebih macam tu lah dia akan delay tu. Mungkin lagi laju, mungkin lagi kurang, saya tak pasti, tapi boleh try, cuba. Dan siapa yang ada page sendiri tu, better cuba dulu dekat page sendiri tu supaya kita nak try dululah. Okay, so once dah habis semua, contoh kita dah habis live, kita settle semua, kita dah end broadcast. Bila kita end broadcast tu, okay, ni tak perlu. So bila kita dah end, nanti dekat live ni dia akan end lah. Dia akan end sendiri. Okay, bila dah end sendiri, settle lah kat sini. This broadcast has ended. So dah habis semua, kita masuk balik end. Tadi kita contoh kita host. Kita host ni, kita dah awal tadi kita host, kita masukkan semua guest, kita bagi briefing dulu apa semua. Okay, lepas sebelum kita nak mula tu, kita keluar dulu lah. Kita keluar daripada stream tu. Sebab nanti kalau kita tak keluar dari stream, kita ada dekat paparan dekat live tu, kita akan ada kat sini. So kita kena keluar dulu. So once dah habis live tu, kita add balik nama kita dekat stream ni. Contohlah kalau kita nak ucapkan terima kasih kepada guest tu, kepada panel dan moderator, kita masukkan balik diri kita. Okay, dah cakap, okay, dah boleh leave studio. Okay, leave studio dan habis lah. Dah habis kat situ. So macam tu je. Guna StreamYard ni sangat mudah. Sangat banyak features yang kita menarik untuk kita gunakan. Dan kalau ada duit lebih sikit, subscribe dia punya plan supaya dapat kelebihan yang lebih banyak. Kita nak letak logo kita sendiri, kita nak letak tajuk dia,
sendiri, tak nak ada apa kita panggil watermark daripada StreamYard tu, dan macam-macam lagi kelebihan yang kita boleh dapatkan daripada plan yang ditawarkan lah. Cuma mahal sikit lah. Sebulan dalam $25. So saya convert semalam dalam RM108 sebulan. Saya tak pastilah berbaloi ke tak kalau korang try. Maksudnya korang try subscribe lah kan. Untuk kalau kita memang nak professional, kita punya company ke, untuk company ke, kita boleh try guna je. Beli je untuk dapatkan professional tu kan. Okay, contoh saya tunjukkan macam mana bila rupa dia bila kita dah subscribe ataupun kita dah subscribe plan tu, apa benda yang kita dapat daripada tu. Contoh ini Pustaka Permata Umar. Ini dia guna StreamYard. So nampak dia boleh letak logo dia sendiri. Dia boleh letak dia punya overlay. Ini tajuk dia dan itulah, maksudnya yang penting logo tu kan. Logo tu kita boleh letak logo kita sendiri berbanding kita letak ada watermark StreamYard sendirilah. Okay. So mungkin tu je kot. Kalau ada apa-apa komen, kalau ada apa-apa persoalan berkenaan dengan StreamYard ni, boleh komen kat bawah. Ada apa persoalan lah. Okay. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.